Oh, masuklah. Dah masuk. So sekarang dah masuk lah. Bye-bye. Hai semua tu. Tak kuat Hai je. Abang Syam. Hai semua. Suara tak ada. Hai. Hai, bye-bye. Aduh. Patut aku kena ada ni buka YouTube ni. YouTube pula apa? Tak YouTube keluar pula lagi buka Facebook, apa? keluar dah. Facebook. Oh, Facebook. Facebook Tapi keluar dah belum lagi kan? Keluar. You kena refresh lah. lah. Tapi kena Kena tutup refresh, suara lah. Ya, sebab Dah kalau tutup. suara nampak kan nanti ada suara. Tutup sound lah. Kena tutup sound. Dah. Gua tengok diri gua ni. Oh, memang lambat baru keluar lambat. Ya, saya lag. Dia akan Standard sikit alat. Ya. Lag, So sekarang kawan-kawan dah masuk lah. Ada 8 audience lah. So hi guys lah semua. 8. 8. Ah. Ya. 8 orang. So kawan-kawan yang dah masuk boleh komen dekat live comment. Say hi ya. So, Mana komen bawah ni? komen dekat FB live tu. Just comment hi everyone dan tu. Nampak Jason. Hello, Jason. Hello. Hello Jason. Jason dari Hello. Jason dari Ipoh. And Nabila dari KL. Kawan-kawan semua hari ni. Wah, semua ingat Semangat hari ni. Kenny semua ingat nama Ingat. Banyak yang memang audience yang sangat regular audience. Ya. Jadi betul. Oh, Ligran nama ni? Undang. Hai. So kami tunggulah agak 5 minit macam ni. So kami akan start lah untuk sesi malam ni ya. So kawan-kawan yang belum masuk panggil masuk sharekan live malam ni ya untuk Okey, pakai tuan-tuan share lah semua tu. boleh watch party sama-sama. Amir Susana. Dusun Raja. Zam dulu sila. Ya. So kawan-kawan yang masuk dah boleh lah bagi komen dekat main comment tu. Ramai dah 27 orang. Ya. 27. Ya. 28. Tengok siapa habis share kata peminat ramai boh. Resah Ya. Wazari tu. Risau ya. Resah. Dapat dekat ST4 tu, dah lagi. Dah lagi, BT tak boleh lagi boh. Oh. Pandai pun tunjuk tu kau. Bagi dia dah, tu bagi spell tu dia lah. Tunggu bayar lah tu. So Bulong tanya kita orang tau, malam ni kita sharing apa. So sesiapa yang nak bagi tahu malam ni apa sharing yang kami buat. Kita tajuk lah dulu, Kenny. Tajuk. Tajuk kan dah nampak kan. Tajuk yang malam ni memang I from a photographer from East Coast lah. Yang gambar-gambar kami nak share malam ini memang gambar bagi culture dekat East Coast. Lepas tu portrait ataupun landscape dekat East Coast. So treat it as macam mana kata cuti Malaysia lah dekat East Coast malam ni. Tengok gambar-gambar yang cantik dari East Coast from all our panel discussion tonight lah. Ya. I ingat dah masuk banyak sekarang. So kita boleh start sharing Okay. So once again I kena I'm Kenny from Fujifilm. So kami ada expographer Mr. Rajak nama. So ada expographer Mr. Yaman dengan our photographer friend Abang Syam from Terengganu. So malam ni tiga-tiga semua from East Coast. So that's the reason why tajuk malam ni memang untuk gambar tentang East Coast. Nak tengok gambar-gambar yang ambil daripada
sipu-sipu semua ada kat sini. Nanti dia orang akan sharekan gambar-gambar dia orang yang dia orang ambil lah dari sini. So malam ni kami akan start sharing. Siapa-siapa nak buat sharing start dulu? Okay, Yaman dulu. Yaman dulu. Abang Yaman dulu. Yaman dulu, ex-fotografer Duta punya dulu. Bos. Okay, Man dulu kan? Okey, selamat malam. Selamat datang kepada sahabat-sahabat semua, terutama yang ahli panel ni, Tuan Raja Kamal, Abang saya kita dan Kenny, pengurusi majlis Kenny dulu. Okey. Seperti yang tengok pada tajuk tu, iaitu macam Kenny cakap tadi, Pantai Timur dari mata seorang fotografer. Sebenarnya di Pantai Timur ni, saya rasa antara kawasan di Malaysia ni, saya rasa Pantai Timur merupakan salah satu syurga fotografi yang sebenarnya. Terutama untuk orang fotografer yang minat tentang benda-benda, perkara-perkara yang berkait budaya dan cara hidup yang masih lagi intact daripada yang masih lagi mengekalkan ciri-ciri tradisi. Okay. Sebab kalau kita tengok di Pantai Timur ni, kita boleh dapat fotografer landscape ada tempatnya, fotografer portrait, fotografer komersial, fotografer yang ambil human interest, semua ada bahagian-bahagiannya di area Pantai Timur ni, iaitu Terengganu, Kelantan dan Pahang. Tapi malam ni kita punya panel ni, saya daripada Kelantan, Raja Kamal daripada Kelantan, Isyamlah dari Republik Besut. Republik Besut ni dia Kelantan dengan Terengganu, dia bertindan. Tapi kita consider dia Terengganu sebab dia kerja di Terengganu. Kira sebelah Terengganu. Yalah, kita kira dia mau Terengganu. Kaki dekat sini Terengganu, kaki dekat sana Kelantan. Macam tu. Dia macam dekat, sempadan. Ya, sebelah. Sebelah. So, apa yang saya nak kongsikan hari ni ialah masa saya buat testing untuk XT4 dulu, saya tahu ada yang dah pernah tengok gambar yang saya kongsi ni. Anda semua sudah pernah tengok sebelum ni, tetapi dengan cara single, dengan cara skeping single. Maknanya kalau kita dapat tengok secara group dalam satu kumpulan macam tu, kita lebih memahami tentang gambar tu. Okey, saya nak share tentang foto yang saya ambil dengan menggunakan XT4 dengan filem simulation. Saya akan terangkan nanti kenapa colornya macam tu, apa sebab dia jadi macam tu kan, kenapa dia warna dia pale. So kalau kita tengok foto yang orang ataupun yang saya lah, kalau anda tengok foto yang saya letak je kat Facebook tu, anda tak tahu macam mana proses nak dapatkan gambar. Proses di belakang tu, kata orang, kita tengok dengan mengetahui lebih bagus daripada tengok tanpa mengetahui. So kalau kita diberi apa yang ada di belakang gambar tu, diberitahu, kalau kita boleh belajar sesuatu kan, berbanding dengan tengok semata-mata. Okay, maklumat yang berada di sebalik gambar tu sangat penting. Sebab tu kalau untuk adik-adik lah terutama sekali, kalau nak cepat pandai, tanya. Jangan tengok wow terbaik, wow best, wow cantik. Jangan. Itu jangan puji saja. Itu sangat dangkal. Dari segi apresiasi, kita appreciate arts ni sangat dangkal. Wow lawa, wow cantik. Itu memang dangkal. Wow cantik tu kita boleh analisa. Kenapa? Kalau kita tak tahu, kita tanya. Lagi kalau kita kenal, sekarang kan mudah kan, kita boleh PM lah, tanya. Okay bang, kenapa gambar ni macam ni bang, boleh saya tahu? At least lah, kan kalau orang bagi tahu, fotografer bagi tahu, oh sebabnya macam ni. So kita dapat maklumat and then kita boleh guna benda tu untuk pengetahuan kita. Okay, dalam kes kita ni sebagai ex-fotografer di film user ni,
untuk pengguna kamera Fuji memang dia tahu. Kalau hardcore dia tahu tu, oh ini simulasi ni, ini simulasi ni, ini simulasi filem. Tapi untuk bukan daripada Fuji user, dia tak tahu. Dia ingatkan kita, oh edit, oh tukar color ni, oh gitu. Oh color dia tak best, color dia pale, color ni tak kontras, tak tu, tak macam-macam. Tapi dia tak tahu. Setiap simulasi filem dalam kamera Fuji Film ni dia mempunyai tujuan-tujuan yang tertentu, kegunaan-kegunaan tertentu. Okey, macam contoh kalau kita buka standard dia dah ada standard. Lepas tu dia ada Velvia, Vivid. Untuk apa? Velvia tu untuk apa? Standard tu tak. Lepas tu dia ada soft, Astia. Untuk apa? Kan Astia ni memang digunakan untuk portrait, untuk perempuan, gambar perempuan, portrait perempuan. And then dia ada classic chrome, color yang macam coklat, sangat lama nampak. And then dia ada classic negative, color yang macam zaman-zaman 70-an. So semua filem simulation ni ada tujuan-tujuan. Okay? Kalau macam saya gunakan standard untuk buat kerja. Tapi kalau saya shoot sunset, sunrise, saya guna Velvia. Saya rasa Raja Kamal pun memang macam tu lah. Kalau sunset sana dia guna Velvia sebab kita tak nak, kan? Kita tak nak edit lebih-lebih lepas tu. Okay. Jadi sekarang ni saya akan share gambar-gambar yang saya ambil saya ingat hujung tahun lepas, awal tahun ni. Iaitu semua gambar saya kalau yang anda tengok ni ialah gambar yang stylenya backlighting, light daripada belakang. Sebab saya memang suka mencari cahaya yang macam tu. Sebab pada saya gambar yang bagus ialah mesti lighting yang best. Kalau lighting tak best memang agak fail lah. So saya tak akan tengok 2 kali lah gambar tu biasanya. Okay. Dan di sini saya akan tunjuk setiap keping gambar tu saya akan ada 4 keping pecahan. So dari situ saya akan cerita sikit kenapa rupa-rupa dia jadi macam tu. Okay? Tanpa anda semua bertanya, saya bercerita, tak apa. Mungkin anda semua boleh bertanya dalam ruang Live comment. Dalam live comment nanti Kenny akan bacakan. Okay? Ya, betul. Saya tahu sebenarnya kita punya masa berapa seorang? Kenny? Taklah. Bebas. Bebas Jangan. lah. Jangan bebas. Demokrasi apa kita tahu. Jangan bebas. 5 Jangan minit. bebas. Sekeping 5 minit cukup lah ingat. Okey. Saya tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9. Macam slide lah, ada 9 slide. Tapi dalam setiap slide tu ada 4 keping. So 9 kali 4 lah. Tapi abang bagi chance lah nanti kalau Abang Syam dengan Abang Raja Kamal nak kata, I akan share screen dia orang pula lah. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Okay. Okey. So mari kita share. Baik, tengok ni lah dia komputer saya. kalau anda semua tengok kan. Ni komputer saya, skrin tapi tak adalah berserabut. Tengok. Okey. Simple je. Baik, ini dia yang saya highlight ni, biru ni. Baik, saya akan, kalau saya ni, oh yeah. Dan saya besarkan dia. Okey, nampak? Nampak? Okey, nampak? Sebab dekat video tu dia tak keluar lagi, kan? Lambat. Baik, ini baik, kalau anda tengok ini X-T4 ini baik. Kalau nak cakap tadi, gambar yang you boleh dapat dengan agak mudah di Pantai Timur ialah contoh macam human interest macam ni, cara hidup, budaya macam ni, you boleh dapat. Masih lagi ada orang yang naik guna beruk, ambil kelapa. Masih ada. Tapi cumanya kita nak tahu tempat lah mana nak cari. Okay, nak kena ada spotter juga ni. Kalau tak ada spotter yang cari tu kita kadang-kadang susah juga. Kalau you orang daripada luar Kelantan. Tapi kalau macam saya, tak apalah, saya tahulah mana nak dapat benda-benda macam ni. Okay, baik. Dalam kes gambar ni, mungkin anda pernah tengok salah satu atau 2 keping gambar ni, ataupun mungkin semuanya tetapi secara berasingan. Okay, secara berasingan. So, sekarang ni saya letak secara berkumpulan supaya saya boleh terangkan
apa benda ni, apa simulasi filem yang ada kat sini, apa lens yang saya pakai. Okay. Baik. Di sini dalam gambar 4 keping gambar ni, saya menggunakan 2 jenis lens. X-T4. Main kamera memang X-T4. Kesemua siri ni guna X-T4. Saya guna yang 2 keping atas tu saya gunakan 816. Satu yang first tu pada 8mm, yang second tu pada 16mm. Okay. So sekarang anda boleh tengok perbezaan sudut pandang, betapa lebarnya 8mm untuk APS-C. Kalau tak silap 8mm APS-C ni bersamaan dengan 12mm full frame kalau tak silap. Betul tak Gani? Full frame. Ya, agak betul. Lebih kurang 12 kan? Ya. So ada brand yang baru keluarkan 12mm kali per 24 tu kita dah ada 816. 816 ni juga bersamaan dengan lebih kurang 12-24. Betul tak Gani? Betul. Rasa kan? Saya rasa lah. So sangat-sangat wide. Dan distortion dia pun dia tak ada pinch distortion tu, dia ada perspective distortion tu biasalah kan. Baik, yang bawah tu pula, 2 keping bawah tu saya gunakan 50-140 2.8. Okey, kedua-dua lens ni lens 2.8 dan ini adalah lens red badge, lens XF badge merah. Maknanya lens ni kalis cuaca, kalis debu tu kan, yang lens yang premium lah, tapi berbaloi ya. Okey, baik. Kalau kita tengok atas, gambar ni semuanya saya ambil gambar ni melawan cahaya. Kalau you nampak semua matahari di depan saya. Dan of course masa kita shoot part yang gelap ni sedikit gelap lah sebab saya ni memang expose pada light. Jadi saya buka shadow area tu, saya buka di Lightroom. Buka supaya dia terang. Dan seperti yang anda semua boleh tengok, inilah dia hasil daripada X-T4 yang mana memang shadow dia saya push, saya buka. Okey, tarik buka. Maknanya tak ada masalah. Dan kalau di bawah kita tengok, saya suka sangat. Okey, di bawah ni rim light ni saya nakkan sangat backlighting punya style ni, shoot ni, sebab saya suka rim light. Kita tengok beruk ni, dia punya bulu ni sama dengan pakcik ni, dengan dia punya separation, light separation tu, lighting tu telah menyebabkan separation subject dengan background. So kita ambil gambar daripada saya lah. Saya akan tengok subjek yang saya nak, lepas tu saya akan pastikan lighting di kawasan yang mana tu, and then saya pastikan pula jarak background dengan subjek tu macam mana, supaya bila kita shoot kita boleh dapat separation yang kemas, yang cantik selagi boleh lah kan. So baik, yang atas kita tengok, yang atas yang first tu ialah Eterna yang baru, bleach bypass. Ya. Eterna bleach bypass. Tetapi auto white balance. Yang second tu ialah klasik negatif. Yang third tu ialah klasik negatif, yang beruk tu, yang pakcik tu, yang dia punya color merah tu. Klasik negatif punya karakter ialah apabila warna hijau, hijaunya akan sangat menyerlah. Dan kalau warna merah macam oren ni, dia sangat menyerlah. Dan yang pergi yang keempat tu, saya gunakan Eterna bleach bypass tetapi dengan Kelvin 7000, 7 ke 8000 Kelvin. Sebab karakter Eterna bleach bypass ni dia mute, color dia low contrast dan dia tidak ada banyak warna. Macam tengok yang first tu. Tapi so you nakkan mood, sebabkan ini waktu petang. So waktu petang saya just tukar dia punya white balance tu kepada Kelvin 7000. So benda ni kita boleh tengok dalam kamera tu, tengok terus saya kira terus on. Tak ada ni lah. Okay. Jadi so di situ jadi yang saya maksudkan, saya bercerita pada tuan-tuan dan puan-puan semua tu di sebalik gambar ni. Bagaimana kita dapat macam ni? Betul, kamera memainkan peranan, film simulation memainkan peranan, tetapi
skill kita sebagai fotografer tu akan menyebabkan gambar kita ni berbeza daripada gambar fotografer lain. Gitu. Kita kena tahu bila masa kita nak apply skill kita yang tersendiri tu. Kalau tak maknanya kalau kita ada 2 orang, 3 orang shoot benda yang sama, you guna setting yang sama, keluar gambar lebih kurang lah. Itu yang pendapat saya lah. Baik, ini pasal ada banyak lagi. Okey, saya cepat-cepat. Sorry. Baik, seterusnya, okey, nampak? Wow, saya memang suka gambar ni. Dah tahulah anda semua. Seterusnya, budak, okey, di luar bandar, di luar bandar, budak, kalau kita pergi luar bandar ni, budak-budak ni dia bebas bermain di kawasan-kawasan rumah kan. Dia bukan macam kat bandar ni. Budak-budak tak bebas kan, mak bapak kontrol, jaga. Sebab ada banyak sebab. Tapi kalau di luar bandar, biasanya kita boleh jumpa je budak-budak ni di mana-mana. Okay. Jadi gambar ni, sebenarnya gambar ni bukanlah budak yang saya jumpa tepi jalan tu. Memang anak seorang kawan. Okay. Tapi budak yang dengan basikal 2 orang ni memang kita jumpa kat situ, dia tengah main basikal. Kita tarik je. Okay, kita tarik je. So, dan saya still lagi gunakan teknik backlighting tu. Cumanya kali ini bagaimana saya menggunakan flare matahari tu untuk memberi kelebihan kepada foto yang saya nak. Macam tu. Dan kalau anda semua tengok, semua gambar tu ada flare, kecuali gambar budak yang 2 orang atas basikal tu tak ada. Sebab yang itu saya tak tembak ke arah matahari. Okay, untuk dapatkan flare macam ni, ini flare ni tak ada buat dekat Photoshop saudara-saudari semua. Teori. Memang original flare. Sebab yalah biasan cahaya matahari tu kepada lens. Dan harus diingat lens saya semua tak ada UV filter, tak ada. Kalau you ada UV filter, dia tak jadi macam ni. Kalau ada UV filter, biasanya dia akan ada yang bulat-bulat tu. Flare yang bulat macam dalam Photoshop. Dia tak jadi berkabus macam ni. Macam tu. So saya tak suka flare tu, flare yang macam dalam Photoshop. Kan light lens flare dalam Photoshop, kalau siapa tahu lah. Mengganggu subjek. Memang agak ganggu lah. Tapi kalau tak ada, biasanya dia tak ada. Dia jadi clean macam ni. Dia cuma jadi macam berkabus. Tapi sebenarnya tak ada kabus. Itu ialah biasan cahaya menyebabkan macam tu. Dan you nampak light ray tu ada celah-celah tu kan, rambut budak ni kat atas ni, rambut ni. Kalau yang basikal bawah ni, yang keempat ni pun you nampak light tu. Dia tak kuat sangat tau. Sebab dia tak ada kabus. Kalau pagi ke ada kabus, mungkin kuat. So dekat sini teknik sudut kamera, sudut lens tu penting. Kalau kita nak, yang kata macam bila saya share, sebab tu ada juga orang yang tanya lah, dia kata, bang betul ke abang punya gambar tu SOC? Sebab dia nampak macam gambar ni macam edit kan. Macam contoh yang adik yang dua orang ni kan macam ada flare tu, macam kita letak Photoshop punya, yalah edit kat Photoshop macam, tapi tidak. Jadi saya cakap tadi, itu bukan kata kita nak, kan kita cakap benda betul lah. So saya ada banyak tu, kalau orang tengok dekat Flickr saya boleh tengok lah. Dia punya siri tu, saya kat Flickr ni biasanya saya bubuh hampir ke semua gambar. Okay, dan ini di sini yang first atas ni, yang ini saya, semuanya di sini saya gunakan Eterna Bleach Bypass. Ini semua Eterna Bleach Bypass. Cumanya, kenapa dia punya degree intensity color tu, density color tu tak sama? Sebab saya shoot biasanya under. Saya ni shoot under. Biasanya saya shoot under. Saya tak shoot ngam-ngam dengan metering. Ngam-ngam meter tak. Saya akan shoot under sikit, setengah stop. Setengah stop atau kadang-kadang 1 stop. Okay. So bila kita shoot under, of course dia punya rupa film simulation tu tak sama dengan kalau kita shoot ngam-ngam ataupun tepat.
dari segi bacaan meteringnya. Okay. So dan ini macam kita tengok bila saya proses, saya tengok kalau saya nak gelapkan sikit ke cerahkan sikit ke, itu je. Saya buat itu saja. Lebih-lebih tak berani. Okay, nanti tak syok lah bila kita buat lebih-lebih, tak syok. Sebab saya tak nak orang bertanya kemudian kenapa saya buat macam awak tak jadi. Saya takut tu. Okay. Seterusnya Okay. Baik, ini budak ni memang sangat terkenal lah, sangat terkenal. Dan ini bukan dekat Kelantan, ini dekat Terengganu, Kuala Terengganu. Okay. Dan ini juga kalau anda tengok, ini saya gunakan dua lens iaitu 8-16 dan 16-55. Okay. Dua keping yang atas tu 8-16, dua keping yang bawah tu adalah 16-55. Dan film simulation yang saya pakai ialah klasik negatif dan bleach bypass. Okay, yang first ni ialah bleach bypass. Kalau anda boleh tengok karakter bleach bypass ni macam mana. Karakter dia macam mana. Dia mute. Color dia sedikit low contrast. Bukan sedikit, agak sedikit low contrast. Okay. Dan ini saya shoot petang dah dekat nak maghrib petang, dan hari pula mendung, so lagilah kontras tak ada, kontras cahaya tak kuat kan, so dia jadi macam ni lah. Dan yang sebelah tu yang kedua, ketiga, keempat itu ialah klasik negatif. Saya memang minat klasik negatif. Kalau macam saya kata tadi, klasik negatif ni apabila hijau, dia punya hijau tu lain macam sikit, dan apabila ada warna merah dalam gambar tu, merah tu akan menyerlah. Baju syukur ni merah kan, so dia menyerlah. Kulit dia pun dia macam pink sikit. So, itu dia klasik negatif. Dan ini kalau siapa yang layan filem tahun-tahun 80-an, 90-an, kalau Fuji Color, Fuji Superia tu kan, lebih kurang dia punya rupa dia. Memang klasik negatif tu memang imitate yang tu kan, Fuji buat paste pada color yang tu. Okay, so yang ini memang sangat singkat, masa sangat singkat, saya pergi pun memang sangat singkat lah. So, baik, saya nak tunjuk kat sini, maknanya beza antara, you boleh tengok sebelah-sebelah antara klasik negatif yang belah kanan dengan bleach bypass. So, untuk orang yang fotografer yang tak nak edit gambar, dia nak gambar dia ada pelbagai rupa, pelbagai rupa visualnya, dia boleh je ni. Memang kenalah. Sebab Fuji kan you boleh bracketing film simulation 3. And then itu satu ni kadang jangan amalkan sangat. You tahu kenapa? I pernah shoot satu event kan. I lupa nak tutup bracketing tu kan. You tahu tak, I shoot balik gambar dekat 5,000 keping. Ya, kali 3 semua. Kali 3. Wah. 300. Itu bahaya lah memang ni. Tapi Fuji ni dia ada satu lagi feature yang sangat best, yang saya rasa orang lain kadang-kadang Fuji user pun tak perasan, iaitu menukar film simulation based daripada raw file. Itu banyak yang tak kan? Biasa juga. Tapi tak secantik JPEG asal yang dibuat oleh kamera man. No. Boleh kita buat dalam kamera, boleh. Sama. Kalau tengok result dia macam lain sikit, macam klasik raw apa semua kita buat dengan air. Lain sikit. Rasa macam okey. So, daripada satu raw file, shoot raw, kita tukar simulation tu dari situ. Tapi kalau mungkinlah kalau Isyam kata macam tu, tapi saya rasa pada saya macam okey je. Sebab saya shoot standard, saya shoot raw kan. Shoot standard raw, jadi nak tukar kepada, saya tukar dekat ada filem mesh yang boleh kan dekat raw tu lah, tapi tidak ada secantik JPEG lah. JPEG yang dah diproses. Tukar dalam kamera ni. Tukar dalam laptop ke kamera. Tak boleh. Tukar dalam kamera. Tukar dalam kamera. Sila. Buat di kamera. Tu saya kata kita shoot raw, standard raw. Lepas tu kita pilihlah gambar-gambar yang kita suka. Kadang setengah gambar. Setengah gambar kita rasa ini sesuai jadi
classic chrome atau ini sesuai jadi across black and white kan, kita tukar dalam kamera daripada raw tu kita convert terus jadikan apa sahaja yang kita nak lah. Maksudnya tidak semua gambar tu kita jadikan ni lah, kita pilih-pilih yang kita nak. Yang itu satu feature dalam kamera Fuji yang saya rasa sangat strong, which is setahu saya kamera lain tak ada, brand lain tak ada. Sorry to say lah kan, itu dia. Sebab kalau macam tu bahaya menjadi gambar beribu-ribu ni tak ada lah. Macam yang saya kata tadi, kalau kita shoot bracketing 3 gambar memang iyalah gambar 100 shoot 100 jadi 300. Ya. Betul. Kan, tu memang agak penat lah. Penat kemudian bila kita buka balik rumah terkejut, alamak. Saya dah kena 2 kali macam tu. Memang perit lah. Tapi kalau convert daripada raw ke multiple field simulation tu, saya rasa itu sangat menarik untuk diamalkan. Okay. Ini kalau kita tengok ni untuk perbandingan je, perbandingan tone, perbandingan texture dalam gambar. Okay. Baik, seterusnya balik ke gambar tadi, tapi ini kuda. You tengok juga semuanya memang saya shoot melawan cahaya. Okay, melawan cahaya. So apa yang kita buat, pada saya lah, kita melihat cahaya tu, bagaimana cahaya yang ada di sekeliling kita tu boleh berperanan untuk menjadikan gambar kita lebih outstanding. So kalau pada saya, kalau kita shoot membelakangkan cahaya macam normal lah. Orang biasa-biasa tu buat tu, membelakangkan cahaya kan terang, so sharp semua. So saya tak minat. So tak ada depth. Gambar tu tak ada depth. Walaupun you guna F besar, bukan besar pun, tetap depth tu dia tak strong tau. Dia depth dengan melawan cahaya ni, dia sangat kuat. Dia punya perasaan, kita tengok tu seolah-olah dreamy, gambar tu macam dreamy. Okay, macam contoh, kuda ni kan putih. Kuda ni putih, kalau kita membelakangkan cahaya, maknanya cahaya direct shoot pada kuda, kita pun shoot daripada depan tu putih lah, flat. Okay. So ini kalau kita tengok, ini kesemua ni ialah di shoot dengan bleach bypass. Sebab masa dapat X-T4 tu, X-T4 ni yang ada bleach bypass. Dia punya feature yang terbaru ialah bleach bypass. Klasik negatif ni dia ada di X Pro 3 yang sebelumnya. So masa X-T4 ni dia lah latest. So saya macam kita nak try pasal dia baru kan. So mungkin setengah orang tak suka sangat, tapi saya suka sebab dia punya rupa tu sangat berbeza. Okay. Baik, berbalik pada kuda ni kan. Mana dah dapat kuda ni dekat Kelantan? Contoh ini shoot kat Kelantan ni, dia dekat PCB. Okay. Dan tempat yang sama dengan tempat budak basikal. Memang di kawasan tu, tepi pantai tu, di situlah tempat budak-budak main, di situlah tempat orang main wow, di situlah tempat ada kolam tempat orang mandikan kuda. Di situlah tempat orang naik kuda petang-petang. Dan untuk pengetahuan kawan-kawan yang tak pernah tahu, sukan berkuda ni, memelihara kuda ni agak sinonim sebenarnya dengan orang-orang di Pantai Timur, terutama di Kelantan lah. Saya tahu banyak orang yang memelihara kuda di area pantai tau, macam di Bacok, Melawi, Bacok, lepas tu di Pasir Putih, di PCB, Sabak, semua dia ada yang melihara kuda ni. So agak mudah lah nak dapat. Tapi tu juga macam saya kata tadi, kena cari orang yang boleh bawa jugalah. Okay, kalau anda nak pergi lah. Okay, yang kawan-kawan yang ramai-ramai ada 60 orang tengok. Wow, 60 orang. Ya, 60 orang, bagus. Okay, dia 60 orang tengok ni, kalau rasa nak pergi, saya sharing, kami semua ni sharing nanti, mungkin Raja Kama, Hisham saya sharing tu, bagi overview untuk you all tengok macam mana bagi idea sikit apa yang you boleh dapat dekat Pantai Timur. Okay, macam ni memang I nak lepas gambar ni nampak I nampak Abang Raja Kamal dah siap prepare gambar dia.
Ya, lepas ni nanti kita kalau- boleh tukar. Ya. Boleh. Okey. Lepas gambar ni ya. Okey lah. Okay, ini kalau nak ni boleh ni. Gambar ni memang tak apa. Bagi satu lagi. Sebab saya ada kuda lagi satu ni. Okey, Okey. ini yang auto white balance, bleach bypass, auto white balance. Ini rupa dia. Ni dia bleach bypass 7,000 Kelvin. Wow. Memang tak sama Lain tau. beza Nampak? Ya, Nampak beza. beza dia? Tu. Kelvin 7,000. So, di sini kalau nampak kuda yang first ni, nampak dia ada ray. Abang Yaman, Angle. Dia kena angle kita. ada question. Abang Yaman, ada question. Question Amir, from Amir. Tanya you, gambar kuda ni shoot dengan lighting tak? Tak ada. Lighting tu lah dia. Lighting kejadian alam, iaitu matahari. Available light. Available light lah. Tak ada. Memang tak ada lighting. So itu saya kata bagus. Kalau macam ni, you boleh bertanya. Saya boleh jawab. Kan? Memang nak tanya soalan. Kita ni tukar Kelvin di masa raw di Photoshop. Tak. Bukan, boleh tak buat gitu? Masa ni saya kan kamera ni baru kan. So RAW tak boleh buka. So saya memang shoot JPEG. Oh, shoot JPEG. Memang shoot JPEG. Okay. No, saya shoot JPEG RAW tapi RAW tak boleh buka. Sebab saya shoot JPEG RAW ni sebab kadang-kadang Fuji Asia ke Fuji Japan ke kalau nak pakai dia minta RAW kadang-kadang. Macam tu. So itu yang standby je. Tapi ini semua ni file daripada file JPEG. Okay. So ni pesanan untuk kawan-kawan yang contoh macam yang tanya tadi kan. Amir tu. Amir. Okay. Baru jumpa dia 2-3 minggu lepas dekat Penang. Anak buah Eddie. Jangan takut untuk kawan-kawan lah. Jangan takut shoot melawan cahaya matahari. Sebenarnya kalau you selalu praktis, memang hasilnya akan lain macam sikit. Okay. Macam tu saya serahkan bola ini, gelanggang ini kepada Raja Kamal. Lagi Rema. Ya, habis dulu demo dulu. Kita gila. Kau ada banyak slide gitu. Kita nombor 3 lah, apa lah. Aku jangan berlakon tak apa. Itu tak Kerja dekat. Agak boleh Masuk kecek. je. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Kamal, as photographer daripada Kelantan. Maaflah kalau saya cakap terkeluar Kelantan tu. Tiga-tiga orang ni Kelantan, mana dah macam dah sinonim. Akan keluar juga bahasa logat Kelantan tu. Kalau semua orang luar tu okey sikit boleh kontrol. Ni tak boleh nak kontrol. Okey. Kalau dengan Fuji Film ni saya dah beberapa tahun 2016 rasanya. Sama kan dengan Yaman pun. Betul tak? As photographer. 2016. 2016. 5 tahun 2016. Ya. 4 tahun. Saya 4 tahun. 2015. 15 eh? 5 tahun. Yalah you dulu kot. Kamera Fuji Film pertama saya kalau kira yang dulu compact lah dulu tahun 2000 tu. Saya tengok namanya apa. Epic. Dulu Pipex apa. Lepas tu yang mirrorless ni S Pro 1 lah, S Pro 1. Tahun 2000 berapa ni? 2013 kot, 14 lupa lah. S Pro 1 tu. Okey, berkenaan dengan cerita pasal apa tu Pantai Timur di mata fotografer. Saya kalau sinonim lah kalau saya ni dengan landscape lah, dengan alam. Saya jarang shoot street ataupun shoot orang. Adalah shootnya tapi saya tak keluar Facebook. Kalau tengok gambar-gambar saya share gambar ni memang orang panggil apa? Special lah. Saya shoot yang gambar orang. Kalau tengok dalam Facebook saya tak ada gambar orang. Macam kalau saya pergi Sempurna, saya ambil gambar landscape. Saya pergi Pulau Sempurna, saya ambil gambar landscape. Saya ambil gambar orang juga. Tapi saya tak share gambar orang dalam Facebook. Ada untuk koleksi saya saja. Tapi bila ada discussion macam ni atau ada event ataupun pameran, saya akan keluarkanlah gambar-gambar macam tu. Gitulah, memang itu memang style. So yang kalau sahabat-sahabat kat sana lah, yang kat luar sana kalau rasa nak datang Kelantan, apa yang boleh dicari, apa yang boleh di photoshoot, sebenarnya banyak dekat Kelantan. Macam Yaman cakap lah, dari segi budaya. Dari segi budaya, ada yang dari segi apa panggil apa,
Kalau dari segi landscape-nya, kalau kat Kelantan, jujur saya cakap tak banyak spot yang menarik. Yang Terengganu yang banyak. Antara Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, Pahang, Terengganu paling banyak lah spot yang menarik untuk yang gambar-gambar landscape. So, kalau di Kelantan ke Terengganu dah 3 jam lah, tak jauh sangat lah, 3 jam. So, yang saya nak tunjuk ni gambar daripada, ini saya shoot gambar batik. Ini kalau tengok sini, kebanyakan gambar saya macam Yaman juga, less editing. Kalau gambar batik, kalau perasan kat sini, kalau tengok kat content creator ni memang saya tak ada usik apa-apa pun. Memang ini adalah JPEG. Saya memang shoot JPEG. Lately ni baru saya jumpa satu apps, ada panggil yang Fuji dah keluarkan tahun bulan 3 silap saya. Studio apa itu, RAW. Apa nama tak ingat, lupa saya. X-Raw Studio. X-Raw Studio. Pada situ baru saya kata, lepas ni saya akan shoot RAW, just convert guna sebab saya dah jumpa difficulty-nya bila saya shoot JPEG ni. Masalahnya bila saya submit untuk kontes, dia minta RAW file, jang kepala. Saya tak ada RAW file. Saya hanya ada JPEG. So sekarang lepas ni saya akan shoot RAW, tapi bila ada dah X-Raw Studio tu yang Fuji dah develop untuk kemudahan fotografer, benar saya boleh shoot RAW, just convert je. Convert dia bukan convert daripada dia transfer ke kamera, data daripada gambar, daripada RAW tu, daripada komputer, dia transfer ke kamera, and dia balik, kita balik menghasilkan gambar JPEG. So gambar tu adalah gambar JPEG daripada kamera, bukan JPEG daripada analisis daripada komputer. Itu yang Fujifilm develop X-Raw punya studio tu. Itu adalah satu yang bagus lah. Itu yang bagus tu. Macam nama? Itu yang brand lain tak ada tu. Itu yang bagus. Sebelum ni saya fikir bila kita shoot RAW, kita nak convert ke JPEG, takkan sama RAW daripada kamera, ada JPEG daripada kamera. Memang lagi. Walaupun kita dah ubah setting pun akan lagi juga. Walaupun dah ada setting yang daripada kamera, daripada JPEG punya Photoshop punya film simulation kan, dia ada develop tu dalam Adobe ada. Tapi bila kita compare gambar tak sama. So bila ada Fujifilm dah develop yang RAW studio ni, memang saya awareness shoot RAW sahaja without JPEG untuk next time lah. Mana saya akan forward guna that studio lah. So, berbalik pada cerita saya, first yang saya nak share adalah gambar batik lah. Batik memang mudah nak cari, and then very friendly tempat ni. Tempat ni ada macam ni dekat VCB lah. Macam kalau kat sini memang VCB lah spotnya untuk fotografer. VCB spotnya. Ini adalah gambar JPEG. Ini adalah saya tak susun sebenarnya. Saya tak ikut dah ikut dia punya step. Apa yang saya guna adalah, kalau kat sini saya guna ni, ada kit lens saya guna. Ini semua gambar kit lens. Setengah orang kata kit lens, bila dengar kit lens je, jebeh. Apa panggil jebeh? Macam apa panggil jebeh apa? Underestimate. Bila kata kit lens ni, alah, kit lens ke? Bagi saya, untuk Fujifilm, kit lens dia special tau. Kit lens dia 2.8 tau. Dia punya big aperture dia 2.8 kit lens dia. Bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng punya kit lens. So apa yang saya guna ini adalah saya guna kit lens. Saya banyak guna kit lens. Mana 1855. Ini adalah semua gambar guna kit lens. Ini gambar ni memang saya tak edit. Inilah gambar daripada JPEG. Menggunakan S3, sini S3 lah. Ini S3. Ini last year saya shoot bulan 9. Untuk tahun ni tak ada gambar. Untuk tahun ni tak ada gambar. Ada gambar last saya dekat Bali tu hari. Lepas tu PKP, langsung tak ada gambar. Okey, ini antara untuk yang ni saya menggunakan flash lah tepi tu. Saya agak different sikit dengan Bro Yaman. Bro Yaman dia suka backlight. Saya tak pandai nak main backlight ni. So terpaksa lah guna lighting traditional lah untuk cover benda-benda macam tu. So apa lagi saya nak share adalah tentang gambar landscape.
Jubaka. Port Jubaka memang sinonim dengan landscape photographer. Duk mana-mana kalau tanya Jubaka semua orang tahu. Dia kalau Terengganu dia panggil pandak. Panggil Pandak. University of Photographer University of Photography. Kalau kat Pandak tu adalah port landscape dia lah, di Pandak. Kalau di KB Kota Baru adalah Jubaka. Jubaka kalau pergi apa panggil bawa keluarga nak pergi piknik memang tak boleh. Bukan tempat piknik tu. Itu adalah tempat untuk fotografer ambil gambar. Kita tengoklah gambar memang wow, bila pergi sana memang hampir sebenarnya. Tapi actually tempat yang hampir itulah yang kita sebab orang tak kunjung. Bila terlalu ramai orang susah nak ambil gambar sebenarnya. Tempat yang ni yang menarik sebenarnya fotografer. Pernah kita buat event tahun 2012 panggil gelap kot. Apa panggil projek tu lagi dengan apa tourism agak besar agak event tu. Mana bila semua datang ke Jubaka ni kebanyakan ambil gambar yang dirakamnya hampir sama. Maknanya bukannya susah nak dapat gambar, tapi perlukan tempat yang betul, lokasi yang betul, dengan suasana yang betul, dengan teknik yang betul. InsyaAllah you akan dapat gambar yang cantik lah. Kalau kita orang kata gambar cantik, mesti tempat tu cantik, tak semestinya. Dengan teknik yang betul kita boleh dapatkan gambar yang cantik juga. So bagi saya dengan Fuji Film tak banyak kerenah sebenarnya. Without filter pun you boleh shoot. Without filter pun boleh shoot tau. Setengah orang kata kalau nak shoot gambar landscape perlu ada complete set, perlu ada filter bagai. Tapi dengan Fuji Film you perlu tahu teknik je, bagaimana nak control shadow dengan highlight. InsyaAllah you boleh control. Cuma nak slow shutter tu tak boleh lah. Kalau shoot dalam pukul 6 petang nak slow shutter tak boleh. Mesti ada filter juga, indicator. Mesti ada indicator. Tapi kalau nak slow shutter, you kena tunggu sampai matahari turun. Masa tu you boleh dapat slow shutter without filter, and then you boleh control all the exposure daripada atas dengan bawah juga. Okay. So gambar-gambar ni kalau kita perasan air ni agak tenang, agak jernih. Bukan jernih, agak tenang. Sebab ini adalah kalau kat sana ni exposure ni dalam 2.5 second. 2.5 second saja exposure-nya. Tapi kan bootnya sharp. Kadang-kadang orang tanya saya macam mana you boleh dapat boot sharp tau. Tempat dalam tasik. Yang dalam tasik tempat air nampak flat, tapi apa panggil kira okey lah kan air flat bila boot tak bergerak. Tapi kadang-kadang ada satu gambar tu, bukan gambar kat sini lah, ada gambar di Batu Pahat dekat saya. Nampak air tu berkabus tapi boot tu sharp. Okey, malam ni saya ceritakan tip dia macam mana dapatkan boot sharp. Sebenarnya pasang surut air memain peranan. Pasang surut air memain peranan di mana bila air dia punya bottom of boot tu berada di atas tanah kan, masa tu air surut. Tapi air masih ada. Masa tu boot tak goyang dah. Masa tu you boleh buat slow shutter. Masa tu insyaAllah you dapat boot boleh sharp. Okay? Ni gambar aku terbaru. Kadang-kadang tak ramai orang yang suka ambil gambar macam ni. Siapa? Di pasar apa panggil? Sesembah Kota Baru. Lagi satu saya nak share gambar. Lagi satu gambar. Setengah orang kata gambar perlu ada momen baru ada gambar tu wow. Tak semestinya. Tak semestinya. Momen tu adalah secondary lah. Yang penting komposisi. Exposure. Lepas tu kita punya POI. Kita punya momen tu adalah tambahan. Kalau ada momen tu memang menarik lah. Lagi-lagi menarik gambar tu. Ini ada di Pantai Melawi. Sebenarnya boat ni di belakang resort je. Dia parking. Boat di belakang resort. Duduk di Saudara Beach Resort tu. Ini pun di Jubaka lah. Di Jubaka. Lagi nak share tentang perahu kolek. Perahu kolek. Okey, perahu ni
Dekat Kelantan je ada tau. You pergi Terengganu rasa tak ada paru macam ni. Ada macam kau? Tak ada. Tak ada kan? Semua buat fiber. Yang ni kat Kelantan je ada paru yang kayu. Daripada kayu. Tapi dia memanglah ada yang dia buat di Kelantan pun ada, tapi banyak buat di Thailand lah. Tapi owner semua orang Kota Baru lah, orang Kelantan lah owner dia. Tapi dia punya manufacture banyakkan dari Thailand, dari Nara lah, Nara Tewat kebanyakannya lah. Masa saya shoot ni adalah masa event. Dia ada event, ada panggil Pesta Collect saya. Tahun 2017 bulan 3. Masih ada lagi date punya kat sini. Pun date. Ini pun gambar semua adalah menggunakan S Pro 2. Share shoot S Pro 2 menggunakan 32mm lens. So, benda-benda macam ni kat Kelantan boleh dapat. Macam Bro Yaman cakap lah, mana kalau nak cari gambar mana ni perlu ada spotter lah. Perlu ada orang yang membawa. Kadang-kadang nak pergi sendiri terjam tak jumpa. Perlu tanya lah tu, perlu bertanya. Mesra lah kat orang sini. Mesra Alah. Rasanya Tapi tak ada apa jugalah mesra macam, kan. bukan. Pernah juga sekali masa ada jugalah yang kurang mesra tapi tak ramai. Ada. Jumpa lah. Ada. Tapi tu macam event macam ni dia okey macam event macam ni. Tapi macam kita shoot ada satu saya tunjuk gambar. Ada saya tunjuk gambar tentang dia punya perahu sobek. Dia punya sobek perahu. Dia pun collect dekat sini juga dia ada tempat painting. Mana every year setiap tahun, awal tahun, selepas mungkin Setengkujuh, dia orang akan keluar, akan angkat perahu dia ke darat, dia orang akan paint balik. Sebab biasa kan setahun kan tak berjemur berpanas, mana cat tu akan pudar. So dia akan paint balik. Masa paint ni lah kita datang ke sana untuk photoshoot. Kalau untuk pakcik ni memang dia okey. Mana kita bayarlah sikit untuk dia. Biasalah tu kan. Ni okey. Ada setengah orang tu biasanya dia agak susah sikit lah. Walaupun kita nak bayar tapi dia tak nak. Maknanya mungkin dia open camera shy kot. Kamera shy. Lepas ni kita kena pandai-pandai bodek ada jugalah. Pandai-pandai bodek dia. Ini menggunakan S Pro 2. Ada yang ni. Ada S Pro 3. Yang Abang Raja, ini memang pertandingan yang buat macam yang paling cantik ke macam mana? Yang tadi boat paling cantik pertandingan. Yang paling pesta boat yang tadi. Pokoknya Berapa biasa tak ni? boat paling cantik. Oh. Ini boat berharga 50,000 ke? Tak silap saya. 10. Yang boat yang first tu, yang 700 KNF 700 tu. Ya, aktiviti tahunan ke pertandingan boat? Yes. Dia kali tak saya. Tahun ni sepatut ada tau bulan 3 itu hari, tapi COVID. Pasal biasa bulan 3 lah. COVID. Tapi ini bulan 7 je buat ni. Bulan 3 lah, bulan 3 betul. Bulan 3. 23 Mac. Bulan 3. Dekat ni di pantai Pulau Gajah lah, Pulau Gajah. Okay. So lagi batik sudah last saya bagi ikan kering. So tempat ni paling senang nak shoot. Pernah pergi. Tempat ni paling senang nak shoot. Tapi kadang-kadang you pergi tak ada orang kerja. Ikan tak ada. Ikut luck jugalah tak. Kalau ikan tak ada. Je, macam mana kalau ikan tak ada lah. Kalau ikan ada lah buat kerja. Spotting, you ambil gambar, jangan kacau dia orang kerja sudah. Ada orang spotting kat sini. So ini ada di Pantai Genting. Genting. Ini yang direct light tu. Jaga-jaga shoot people ni. Macam mana? Jaga-jaga shoot people ni.
Saya jarang shoot people, saya banyak shoot landscape. Tapi ada gambar people tu ada, gambar orang tu ada. Tapi saya simpan lah, koleksi lah. So benda-benda macam ni saya akan keluarkan lah gambar tu. So Kenny, I back to you. Saya pulang kepada awak. Okay, so mungkin I ingat Abang Syam dah tunggu lama kan. So Ya, dia tak sabar tu. Tak sabar tu. Kita tunggu. Tunggu je. Mesti gambar ya, tak pandai cakap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama penuh Syamuddin bin Abdullah. Saya asalnya di Kelantan tapi dibesarkan di Kuala Terengganu daripada tadika sekolah rendah sampailah sekarang. Sekarang ibu saja duduk di Kelantan. Saya di sini. Sekarang saya kerja sebagai jurugambar untuk Menteri Besar Terengganu lah sekarang. Kerja full time lah, jaga MB. Okey, itulah sejarah penggunaan Fuji ni dah lama tu. Saya first pakai Fuji tahun 2008, Fuji S5 Pro yang pakai base D200 punya body dulu. Dah lama lah. Lepas tu first kamera Fuji ialah Fuji S Pro 1. Lupa dah tahun bila, beli second hand dulu. Lepas tu sekarang guna ST3 2 biji lah untuk buat kerja. Okey, saya continue kepada foto lah. Okey, saya next cepat sikit lah. Masa dah tak ada ni. Dua orang Yaman habis banyak. 35 minit. Okey, ni gambar ni saya ambil di air terjun Lasir di Kenyir. Dalam naik boat kalau boat laju dalam setengah jam dah nak sampai. Ni guna slow shutter. Dalam 3 second rasanya shutter. Kemudian pakai lens. Biasa lens landscape tak pakai lens lain lah. Saya pakai Fuji lens SF10-24 f4. Itu je lens yang pakai. 8-16 saya mungkin tak pakai lagi kot. Pasal saya nak range 10-24. Pasal dah filter dah banyak beli. Kalau nak pakai 8-16 mungkin kena habis 4 atau 5 K lagi untuk filter. Jadi continue 10-24 je lah. Zaman tak pakai filter tak apa, dia pakai gitu je. Ada filter. Gambar nak shoot landscape wajib kena ada CPL lah. CPL untuk cut reflection. Satu bag. Okey, saya share gambar lagi. Okey, gambar ni saya ambil single raw. Single raw, tak ada filter apa pakai single raw sahaja dekat pantai Batu Buruk Terengganu. Ini nak ceritanya kelebihan sensor Fuji lah bila kita shoot landscape. Kita asalnya kawasan dekat boat ni asalnya gelap kan. Kita boleh push shadow dan black sampai cerah dia punya tempat. Saya tak pakai GND apa semua, tak pakai. Pakai hanya CPL saja ke biasa bagi landscape. Okey, ni di Kuala Ibai. Tu subjek ke depan tu saya jumpa dia orang main-main tepi pantai, saya suruh jadi model sekejap. Itulah cara communicate lah sikit. Okey, you pergi depan sana, okey, you pegang tangan. Kamu perempuan ni, bukan lelaki perempuan. Okey, letak di situ, lepas tu tunggu boat lalu, dapat satu shot. Macam tu je lah. Bukan setup ni Tak, saya tak jumpa situ. Okay. Yang ni di pantai Ru 2 Okey. Ni juga single raw. Ini saya gunakan framing, ini bagi framing lah ni. Framing Memang shoot raw semua Syam. Semua landscape semua shoot raw, tak pernah shoot jetpack kecuali people saja. Pasal tak suka bracketing tak pakai single raw. Okey, sekarang ni nak cerita pasal landscape lesson untuk landscape kan. Sini saya sendiri jadi model lah konon-kononnya lah. Pasal gambar ni momen cantik tau. Ada ray of light semua, tapi saya kekurangan subjek foreground. Jadi saya terpaksa guna timer 10 second untuk uji film, saya duduk kat sini. Dapat 2 shot, 3 shot, kita dapatlah 1 shot macam. Jadi model sendirilah man. Terpaksa. Jadi setiap foto bagi saya, walaupun momen cantik, macam mana pun cantik, kita tak boleh subjek tu kosong, tak boleh. Mesti ada subjek foreground.
saya punya style. Saya kadang-kadang saya tak shoot langsung gambar kalau tak ada program. Walaupun momen Itu saya kata momen tu yang kedua secondary. Yang first Ya. POI tu. Betul. Itulah membeza kita group fotografer dengan fotografer biasa-biasa. Jadi kena pandai-pandai lah. yang ni satu, tak ada program. Jadi saya guna kerang-kerang ni, kulit kerang sebagai program. Ni pun boleh jadi program. Jadi kita ambil gambar landscape tak boleh kosong. Jadi kena letak program lah. Saya sebenarnya tak minat landscape. Saya bukan landscape fotografer. Saya suka portrait fotografer. Tapi bila saya bekerja kat sini, saya terpaksa belajar ambil gambar landscape. Terpaksa untuk knowledge. Sebab tu kadang-kadang setahun sekali ada gambar untuk digunakan untuk bajet kerajaan negeri setiap tahun. Saya kena hunting dalam 100 jenis gambar. Jadi saya perlu ada stok foto lah untuk benda ni. Jadi terpaksa dalam saya buat landscape rasanya. Pure punya landscape baru setahun setengah baru buat. Sebelum ni banyak shoot people lah. Tu Raja Kamal dah lama landscape. Saya orang baru lagi. Landscape lah. Ini di RU2. Yang ni di latar kolam pesut. Saya share gambar gini cepat sikit. Cepat habis sikit kan. Okey, ni pagi shoot. Saya keluar pukul biasa nak shoot landscape kena keluar lepas subuh lah. Biasa solat subuh kat rumah. Pukul 6 suku dah keluar lah. Dah keluar. Kemudian pergilah mana-mana spot-spot tertentu. Ni Pantai Batu Buruk. Kalau labuk dia 6.30 macam tu. Ini di Kenyir, Sungai Lasih. Reflection memang cantik lah. Saya banyak share gambar yang lain lah. Air terjun belakang tu tu. Ya, air terjun Lasih ya. Air terjun Oh, Lasih. tinggi. Tinggi, tapi air dia kecil lah. Tak besar mana. Oh. Okey, ni sekali lagi jadi model kangkang. Okey, je sekarang ni saya guna dua. Gambar ni dua benda masuk. Okey, ray of light satu. Okey, kemudian tester pasir. Kemudian saya sebagai subjek. Okey, maknanya ada tiga benda dalam satu gambar. Subjek saya sendiri, foreground ini dan moment. Ada tiga benda dalam satu gambar. Gambar tak boleh nak stand alone dengan moment saja. Okey, ini gambar di Coral Bay di Pulau Perhentian. Masa ni saya nak ambil gambar landscape lah kononnya. Lepas tu tak ada subjek. Saya ambil gambar landscape, saya juga ada human interest depan. Mungkin saya ni dari kategori manusia yang suka shoot people. Jadi bila tak ada human, jadi macam gambar tu rasa macam tak cukup. Jadi saya tengok masalah dua orang duk couple duk belah tu. Belah kanan, lepas tu cakap masalah sikit lah, boleh jadi model ke gini. Rupanya dia ni bukan couple, kawan. Kata mana boleh kawan buat macam tu? Kata kau macam mana kau kawan ni, kau keluar berdua ni boleh jadi model boleh? Lepas tu letak dia tengah shoot lah. Ni pakai lens biasa ni tau, bukan lens mahal. Tahu pakai lens apa ni? Raja Kamal. Kit lens 1650. XC. SC 1650 buat gambar macam ni. Pakai SC10. Boleh je. Ya, betul. Boleh kita gini, kamera ni guna apa yang kita ada dengan sehabis baik yang kita boleh. Gitulah. Dapat yang better buatlah lagi better. Yang ni di atas Bukit Kor. Yang daun tu saya pegang tu, tak ada foreground kan. Jadi momen ada tak ada foreground. Jadi saya peganglah daun tu dengan tangan. Boleh lah jadi foreground. Set up lah tu. Jadi terpaksa lagi foreground macam. Ambil gambar tak ada foreground tak boleh. Jadi kena ada juga foreground. Itulah CP landscape. Yang ni pagi dekat Kuala Lumpur juga. Memang pok saya suka Kuala Lumpur. Jadi saya tengok reflection lawa, lepas tu kebetulan ada orang menjala ujung ni. Walaupun gambar ni, tengok betapa impact baru kesan pada gambar orang yang ada kat ujung ni walaupun kecil. Ya. Ya, cuba orang tu tak ada, memang zero gambar, tak ada apa. Kosong. Jadi benda kecil je lah, tapi pentingnya impact human dalam landscape. Kan? Masing-masing lah. Kalau boat lalu lawa juga kan. Yang ni ni di
Tijal, Jetty Star Cruise. Dulu Star Cruise ada masuk sini dulu, ambil orang, pelancong apa dah. Dan ni macam dah Jetty tinggal dah ni. Lawa juga lah port sini. Dia dekat dengan Kemaman tu dalam 20 minit dari bandar Kemaman sampai sini. Jetty Star Cruise. Yang ni gambar drawbridge. Abang Syam, Ya. ingat Kelvin tanya, kamera model apa, itu apa? Yang Mana? dia guna. Yang mana yang ni? ST3. ST3. Yang latest ni ST3. Yang ni saya masuk pertandingan gambar drawbridge Terengganu. Gambar ni dapat nombor 4 dari tu. Dapat nombor jugalah sikit. Nak dapat nombor 1 tak dapat nombor 4. Alhamdulillah. Gambar dapat nombor 4. Saya punya konsep, saya tak suka ambil gambar kosong. Ada orang ambil drawbridge saja dah. Okey, tapi saya rasa tak suka macam gambar tak ada foreground. Memang wajib ada. Tak boleh, kena ada juga macam mana. Ada orang suka straight forward kan, tapi saya tak boleh. Saya nak ada foreground juga. Biarlah orang kata. Kita punya interest, punya style kita landscape macam tu. Foreground wajib ada. Walaupun momen cantik macam mana. Dan ni single raw juga. Pakai slow shutter dalam 2 minit. Kelebihan Fuji satu je nak cerita pasal timer. Timer kita boleh buat tanpa pakai remote 2 minit, 3 minit, 4 minit pun boleh. Itu kelebihan Fuji. Kau macam mana Raja Kamal? Sampai 15. 15 minit boleh? 15 minit kita minit. boleh pakai timer tanpa menggunakan shutter release. Yang tu kelebihan Fuji. Memang mudah lah. Yang ni pantai Kemasik, Sunrise. Pantai Kemasik dia terkenal dengan air yang cetek. Air yang cetek kita akan dapat reflection pada tu. Kalau nak shoot landscape ni, kalau boleh lah first kena beli benda pertama beli kena circular polarizer ataupun singkatan dia CPL lah. Orang yang nak shoot landscape. Benda wajib ada. Oh ni shoot people Yang ni Pasar Rusila. Ni orang ni yang ni Penima Kati saya shoot subjek Penima Kati dia timbang kati tembakau rokok. Pasar Rusila ni unik. Dia hanya berniaga hari Jumaat pukul 8 hingga pukul 10 pagi sahaja seminggu sekali. Dia ada macam wakaf-wakaf kayu macam ini. Pasar-pasar ini paling unik. Orang kampung datang di sini dapat kuliah tau. Kuliah pagi, kuliah agama pagi, start dari pukul 9 sampai pukul 9. Di sini orang kampung datang berniaga kat sini. Macam-macam banyak subjek human dapat lah. Di sini ni semua dia ada wakaf kayu kita boleh shoot sini. Wakaf ni dah lama daripada tahun 80-an lagi. Bang Syam, audience dah tanya ada tak gambar-gambar saya dah lama tak pakai kit lens 1855. Saya banyak pakai buat kerja saya pakai 3 lens. 1024, 35 1.4 dan 50 140. 3 lens saja buat kerja. Yang saya buat kerja. Gambar batik saya tadi lagu dah kit lens banyak. Ya, kit lens. Kit lens dah lama tak pakai. Okey, ni buk penambang yang biasa sini memang hari-hari dapat lah. Ini anak orang Thailand di dekat dengan Kuala Besut lah, dekat pantai-pantai kan. Dia budak ni tak sekolah. Budak-budak sini memang tak sekolah. Mak dia orang Thailand buat ikan kering kat sini. Memang subjek sedap juga sini budak. Ini budak saya shoot di Pulau Perhentian, namanya Indah, saya ingat lagi. Nama Indah. Habib Poh kah kalau panggil, Kelantan panggil. Ya Pulau Perhentian ni, budak-budak sini kebiasaan ya. Mak bapak pergi kerja, budak balik sekolah, kat rumah dia buat hal sendiri je. Budak petang baru balik rumah dalam pukul 6, 7, mak balik baru dia balik rumah. Biasa makan dah sediakan. Budak sini dia boleh survive sendiri dah. Dia budak dekat kampung, dekat Pulau Perhentian. Dia boleh survive sendiri. Yang ni saya cari budak ni, tengok member shoot, rasa budak ni ada macam ada portrait value sikit muka dia, muka budak ni. Jadi berminat lah. Jadi saya pergi dah shoot. Tapi ni pakai flash juga sebiji ni. Pakai flash sebiji. Pakai lens 50-140. Boleh marah audio shoot portrait. Okey ni. Ni. Okey, gambar ni bukan setup. Saya tunggu dekat setengah jam nak tunggu makcik lalu. Tunggu lagi orang lalu tunggu. Setengah jam tu dapat jugalah seorang lalu.
Dan bila kita dapat dah angle dah cantik, apa semua tempat dah cantik. Jadi tunggulah subjek lalu, nak set up tak reti. Jadi tunggulah setengah jam tu dapatlah satu subjek. Yang ni pakai flash biji, saya pakai kodok V1, pakai trigger sebelah kanan. Sambil-sambil borak, sambil-sambil shoot, sambil-sambil borak, sambil shoot. Okey, cara saya shoot people macam ni tau. First saya datang ke tempat, saya tak shoot lagi. Saya cuba berborak dulu dengan subjek, sembang subjek, tanya asal mana, gini, kerja macam mana, duduk mana, gini. Okay, lepas pada dah dia selection kita, barulah kita minta izin. Pakcik, boleh tak kita nak ambil gambar apa semua. Itulah cara saya ambil gambar. Kita dapat, bila kita ambil gambar, kita dapat good expression daripada subjek yang sudah kenal kita, dah baik dengan kita, dah rasa tak janggal dengan kita. Kan, kalau kita shoot macam subjek kita mencuri, tak apa best lah. Kau macam mana Yaman punya style kalau shoot people? Tengok kanan. Tengok efek yang you nak. Ada setengah efek kita nak dia punya distance tu kita nak. Dia marah kita nak. Tapi ada setengah kita nak baik, nampak baik. Tengok kanan lah. Saya jenis takut sikit kalau orang marah. Buat bodoh yang kan ada. Sorry. Apa lagi tegur kalau orang marah? Lagi. Kalau pasal cinta ketiga tak? Pasal ketiga jangan. Story jangan. Cinta ketiga bayar sikit. Yang ni di patah bacakan. Dia pakai direct flash. Direct flash sembuh kat tu. Yang ni carikan pakai tele 510. Kewel tu. Pakai luar. Dia masa ni masa tengah mesin padi. Budak-budak kampung semua memang kerja cari ikan. Ada kadang-kadang aku betul lah. Kat bandar ni aku lebar ni. Awal duduk sini kat 2 tahun baru tahu ada padi sini. 2 tahun duduk. Baru tahu ada sawah padi kat rumah. Dia kat dalam, jalan dalam ada lah. Boleh lah show. Budak sini masih main-main lagu ni lagi lah. Masih lagi lah. Dan ni makcik ni dekat anak ikan besut. Memang rasa macam best lah. Dia punya air muka dia tu best. Yang ni menarik beca lah. Ni ada juga ambil burung sikit-sikit. Yang ni saya kalau beding saya pakai Fujifilm SF 100-400 lah untuk beding. Ni belakang rumah kat kampung. Yang ni pakai, yang ni pakai lens 55-200 f3.5 4.8 rasanya. 3.5 4.8 rasanya picture dia. Kalau tak silap. Lens ni sama. Kalau orang tak mampu nak beli 50-40, you boleh pakai apa 55-200. Dan ni sharp, laju, boleh buat spot. Kalau 50 flag SF ke FC? SF 55-200. 55-200 FF? Ya SC 50-230. Betul. Ya. Kalau yang fokus laju 55-200 tapi aperture dia f3.5 4.8. Ya, betul. Tapi lens spot. Lens ni boleh shoot spot, dia laju. Fokus memang laju. Saya pernah shoot kat perik pakai lens ni. Boleh pakai lah. Kalau alternatif kalau tak mampu nak pakai 50, beli 55-200. Yang ni buat orang panggil, kalau orang Melaka panggil gula Melaka. Kalau orang Terengganu panggil Nissan kerek. Kalau Kelantan panggil Nissan kerek. Yang ni saya bawa Thomas Spoon kita datang sini tu. Thomas Spoon. Saya bawa dia datang sini. Lama juga dia shoot dekat setengah jam lebih gitu. Ni cara dia. Dia masih gunakan kayu tau ni. Dia gunakan kayu lagi. Ada setengah tempat dia pakai model lah. Tempat ni satu je. Sini dia panggil Kampung Jenang, Marang. Dia ada satu lagi tempat, 2 orang saja buat cara tradisional. Mereka yang lain dah model lah. Dia pakai macam bekas plastik dah setengah-setengah tempat tu kan. Ni sekarang dah ada satu tempat tu yang dia panggil dia buat satu bangsa, dia panggil warisan Tok Nyadat. Yang Don sini panggil Don Berangan-Berangan. YB dia ada ambil bajet untuk buat satu pondok untuk dia buat gula Melaka ni kat sini. Boleh arrange lah kalau nak shoot tempat tu. Dia buat sampai tempat tak nipu apa semua.
Kalau Fuji nak mari kita boleh arrange lah. Kalau nak buat silap ke benda, kita boleh arrange dengan adun-adun kat sini. Boleh lah. Kita tolong. Okey. Ni dekat pondok. Gambar ni set up. Saya set up, mula dia 2 orang, saya suruh seorang lagi pergi. Kau duduk kat tikau. Saya suruh nampak view pondok lah sikit lah. Okey, ni aktiviti biasa yang orang cari ketap. Kalau nak tahu ketan nipah ni, ketan nipah. Dia biasa ketan nipah, dia pagi dia keluar, lepas tu lepas dia kutip-kutip semua, dia balik tu, dia petang dua kali sehari dia keluar. Pasang bubu sekali, pagi ambil ketam, petang dia pasang bubu sekali lagi. Ni my dam Aji. Tengok muka. Yang ni tepi tak main, ni tukar alok. Ni tukar alok. Yang ni yang player dia. Yang ni pakai cakap, oh jalan sini. Yang dia tak pandai pun. Yang ni yang pandai. Yang ni makcik ni kat Kelantan ni. Ingat pasar mana tu? Dekat Allahu Akbar. Patanami tu benda pasar ke benda? Patanami Senok. Senok. Pasar kat Senok. Pasar benda lah tengok. Okey, tak ada dah, habis dah. Okay ni. Okey. Kembali pada Kenny. Tapi dah. Dah, kita lah. Cakap sekejap ya. Kan Abang Yaman lagi ada 3 sikit kan. Yang geget dah pun tak ada kan. Saya ingat kan. 3 sikit lagi. 2-3 Nak lagi keping. ke? Nak lagi ke? Kami lagi ada, mungkin lagi ada 10 minit lah. Boleh? Okey, boleh. Hai. Kerja kamu habis dah? Baik dah. Nak shoot lagi, nak tunjuk lagi dah lagi gambar. Tapi 10.30 dah tu. Kalau nak berhenti pun okey, kalau tak ada masalah. Tapi ada gambar ni. Buat man. Viewer masih ramai lagi ni. Ada lagi, ramai lagi. Ada 66 orang. Oh, tengok hot ni. Okey. Okey, buka. Lah man. Okey eh. Okey. Start ke ni? Dah. Dah. Okey. Baik, bola bertukar tangan. Okey, we kempot lah. Nombor 1 lama sikit. Okey, gitu. Combo kau yang Baik, patut. balik semula pada ni, saya punya foto-foto. Baik, saya punya ni, kalau saya punya kegemaran ni, kalau ke mana-mana, tempat di mana-mana lah pergi, saya akan cuba cari masa untuk pergi ke pasar. Sebabnya di pasar lah kita akan jumpa karakter-karakter yang langka, yang rare. So macam ni, ini yang gambar yang saya tunjuk ni, 4 keping ni ialah di pasar Cina. Pasar Cina di Kota Baru. Tengah bandar. Dekat dengan Tepi sungai. dah dekat dengan stesen bas. Pasal Pinang. Pasar Pinang, Pasar Pinang. Pinang. Pasar Pokok Pinang. Ya, Tapi pasar Cina sebab di pasar tu je jual benda tu, kan? Tapi ni ruang depan lah. Ruang depan. Ini semua gambar ni saya gunakan klasik negatif. Okay. Untuk adik kakak semua tengok, iaitu klasik negatif ni apabila macam saya kata tadi, warna hijau dan merah ataupun orange, dia emphasize colour tu. Memang dia, itu karakter dia. Kalau nampak ni, gambar ni memang saya kalau foto-foto yang saya ambil dengan kamera Fuji ni, saya paling kuat saya buat ialah itulah dia. Brightness, contrast ataupun control dia punya shadow sikit. Itu dia. Dan saya punya style, saya memang shoot under. Macam saya kata tadi, saya cakap dia shoot under. Dan kebanyakan masanya lately ni saya dah jarang sangat shoot raw. Jarang. Saya kebanyakannya saya shoot JPEG, kecuali jika itu adalah satu job. Kalau untuk street fotografi, untuk trip-trip macam ni, biasanya saya shoot JPEG. Sama lah. Okay.
Suit Japan. Sebab kalau untuk job ni lain sikit. Kita punya treatment tu kan. Okey, cepat masa tak ada. Okey, ini satu lagi pasar di Kota Baru iaitu wajib Pasar Siti Khadijah. Wajib. Mesti pergi. Wajib pasar Siti. Tapi ini ada pelbagai filem simulation. Yang pertama yang penjual wanita ni, jual sayur ni, ini ialah klasik negatif. Yang kedua ialah yang bawah dia ni, yang ada tudung pink ni, ini ialah Eternal Bleach Bypass. Dan yang ketiga ini ialah Vivid. Yang keempat bawah ni pun Vivid. Okey. Jadi kita boleh tengok perbezaan warna ni. Dia sebenarnya warna ni tak jauh sangat beza dia. Kan, dia Tapi tak jauh sangat. I suka sangat yang color klasik negatif, yang first one. Yang first kan, dia tak terlalu vibrant, betul tak? Tapi tengok macam kata dia punya karakter tu. Macam ada feel. Macam ada ada filter. Okey, seterusnya. Okey, mana tadi kalau di Kota Baru ni, sebenarnya di Kota Baru ni ada banyak banyak pasar, tapi yang saya pergi dia dekat dalam bandar aje. Yang first tadi pun dekat bus stand. Yang second ni pasar Siti Khadijah pun dekat dengan bus stand juga. So, town center. Baik, ini yang terakhir. Penyadak. Yang terakhir ni Tok Nyadak ni. Ini portrait. Saya ada 2 keping. Ini portrait. Tok Nyadak ni ialah yang macam gambar Isyam tadi tu, yang buat gula Melaka tu. Ni saya kerek tu. Ini bendanya. Yang anda semua boleh tengok, yang dia pikul ni, gambar pertama. Tua kelapa memang ada dalam ni. Dan dia pikul benda ni. Okey. Ini portrait dia. Dan seterusnya saya akan tunjuk macam mana cara dia bekerja. Last kali ini dia. Bukan senang Bukan senang nak dapatkan manisan tu. Kita tengok pokok apa yang dia ni. Pokok apa yang dia ni, yang dia panjat pokok kelapa berapa tinggi. Ini saya rasa 30 kaki lah. Pakai tangga tu. Tak. Bawah ada sigai sikit. Bawah je ada sikit. Dalam beberapa tangga gitu. Lepas tu dia panjat lah sampai puncuk. Tapi yang ini dah umur berapa? Angka dah umur berapa? Ini masa saya ambil ni umur ni 80 tahun. Latest saya pergi balik itu hari. Lepas PKP saya pergi itu hari balik, umur dah 81 tahun. Saya ada gambar yang 81 tahun tu, tapi saya tak share lah. Saya share yang ni sebab ni cerita dia ambil. Kalau you tengok bawah, yang gambar second ni saya ambil ada pakai flash. Ni pakai flash, sikit sebab gelap sangat. Yang lain tak. Dan lens yang saya pakai, yang bawah ni, yang zoom ni semua pakai 50-140. Dan yang atas, yang first tu ialah pakai 16-55. Dan colornya ialah klasik negatif. So itulah dia, dan ini dia baru keluar TV3 semua, dia dah popular. Kalau tengok ni, kalau yang tahulah saya bagi tahulah untuk yang tak tahu, yang tahu tu tahulah. Air nira kelapa berasal daripada tempat ni. Daripada bunga kelapa ni yang dia potong ujung, dia bubuh tukir ni, bekas ni, dan air tu menitik. Itulah dia. Setiap hari dia akan naik dua kali satu hari, pagi dan petang. Gitulah dia. So saya rasa habis dah kot saya punya gambar-gambar. Ada lagi. Ada. Tak, okey. Kalau macam tu, soal gambar tu kecil soalan kan. Lah. Saya suka je nak Soalan. Kenny soalan. Bukan soalan. Ada soalan? Ada. Sekarang masih ada soalan lagi. Tapi kami ada surprise lah bagi from Fujifilm Malaysia lepas sharing ni. Okey, saya rasa saya dah. Kejap. Nak start dah surprise tu? Tak. You continue. Boleh. Okey, saya continue bukan apa. Tadi ke gambar tu kecil. Saya tunjuk tu kecil So sekarang saya tunjuk ke semua gambar 36 tu satu demi satu secara cepat untuk you all tengok. Okey. Betapa best ni pergi Kota Baru. Ya. Thomas pun nak pergi lagi bulan depan dia kata. Best positif negatif kan. Thomas pun nak pergi lagi bulan depan. So, okey, saya tunjuk ni besar. Okey, nikmatilah. So saya skip laju-laju. 1
Oh, laju semua ni. Laju lah. Untuk you all tengok je, dalam video nanti ada kan. Ya. Uish, backlight ni memang syok. Ni kelan. Cik, Jadi, gambar sendiri. Boleh? Boleh je. Okey. 816 Syaf. Dah mau kena beli dulu 816 bed. Terasa, tak minat. Terus. Pukul 4 juga. Ya. Masing-masing punya range. Yalah. Umur 81 tahun ya sekarang, masih lagi panjat. Wah, gagah dia. Ha. Man, dengan kata tak boleh nak shoot dah ni, anak dia tak bagi tu. Ya ke? Ah. Tak tahu. Yang terbaru. Tapi yang terbaru kau balik Bila? bulan lepas. Ada kau shoot? Okey. Boleh? Boleh. Ada orang kata budak-budak shoot kena marah anak dia. Oh ya. Tak pasti je tu. Takut demo. Jenis 4GL Tidak. akan dia bagi. Okey. Mungkin lah dia tak nak bagi kot pasal anak dia kerja bagus-bagus semua. Oh gitu. Jadi takut So, anak dia kot. Mak pak dia kot. maybe lah. So okey, saya rasa habis dah setakat tu lah yang saya punya sharing. Okay, boleh. Aku ada Yang surprise from Fujifilm yang kawan-kawan yang masih bersama kita orang hari ini kan. So kami as Fujifilm Malaysia ada bagikan sikit online voucher bagi kawan-kawan yang nak beli lens ke, nak beli kamera ke, you boleh pergi ke Shopee Fujifilm Malaysia. So you boleh ambil voucher code ini. So I akan overlaykan. So you boleh grab code ini. Fuji 02 1100 ataupun Fuji 02 150 ataupun Fuji 02 200. Yang voucher tu dapat sampai maksimum 200 voucher yang boleh. Maksudnya tiga orang dapat satu orang dapat 3 voucher lah. 3 voucher tapi dia memang ada terms and condition lah sebab different voucher dia memang apply untuk rate yang different lah. Oh. So kawan-kawan yang beli lens kan tadi, yang lens yang 8 16 ataupun 10 24 50 140 semua kan, boleh gunakan voucher ni untuk khas untuk hari ini lah. So voucher ni boleh guna dalam 14 hari lah. So from 14 hari. Ya, betul. So yang ini kan boleh bagi semualah. Boleh ambil print screen ke macam mana kan pun boleh. So make sure you grab yang code itulah. Takut nanti dah lupa kan lepas tu. Okay. So betul. I akan tutupkan screen ni. So ada question masuk tau. Question dari Zakaria. Dia nak tanya ada nasihat. Mudah sikit lah abang-abang semua. Ada tak yang before kita buat sesi end? Take turns. Siapa nak? Okay, yang mana dulu? Ikut macam tadi Saya okay. Suruh tiga. Untuk nasihat pada fotografer muda sikit. Sebenarnya untuk jadi fotografer ni, kadang orang cakap senang je klik jadi kan. Tapi dia tak macam tu sebenarnya. Cari ilmu. Sekarang senang. Betul. Senang tak macam 10 tahun dulu. Sekarang banyak universiti Google, universiti YouTube semua ada. So gunakan benda tu and then baca and then belajar, berguru, berkawan elok-elok dengan fotografer sama fotografer kan. Dapatkan gain knowledge sebanyak-banyak mungkin. Dia gear tu nombor 2 sebenarnya. Knowledge tu nombor 1. Dia gear canggih macam mana pun, tapi kalau kita tak ada knowledge yang betul ataupun ada salah, ajaran sesat, memang tak betul lah. Gambar kita pun jadi tak best. Okay. Gear tu nombor 2. Ingat tu. Ilmu yang pertama, gear tu nombor 2. Jangan terbalikkan yang macam tu.
Okay, sebab kalau orang tu berilmu, bagus, ilmu fotografi maksud saya, gear yang biasa-biasa pun hasil dia akan best. Okay, itu saja. Okay, Abang Kamal. Kuli. Saya sama juga dengan Bro Yaman. Maknanya ilmu penting. Walaupun you ada duit, ada bajet untuk beli gear yang mahal, lens yang bagus. Itu memang kemampuan you. Tapi kalau you tak ada ilmu, gambar you tak ke mana sebenarnya. Walaupun you just ada voting sama-sama kan sama, sebenarnya konsep untuk belajar paling mudah adalah keluar voting dengan kawan-kawan yang lebih senior daripada you, lebih knowledge daripada you. Tapi masa you nge-shoot, you jangan tanya diorang. Bagi saya lah, kalau saya punya style, kalau shoot landscape, saya tak suka orang tanya saya masa saya shoot. Saya tak suka. Sebab dia mengganggu saya punya konsentrasi. Dia boleh tanya sebelum ataupun selepas. Aku nak jentik je tak? Masa sebelum atau selepas. Masa shoot, jangan tanya saya. Dah rasa dah jentik. Memang kena balon. Okey. Okey, maka ilmu tu penting lah, ilmu penting. Pernah juga seorang fotografer, bukan fotografer lah, mana teman kawan tak kawan. Dia macam mana cakap dia ada duit sebenarnya, tapi dia tak ada masa. Dia ada duit nak belajar tapi tak ada masa. Dia kata kalau nak masuk kelas kena duduk satu hari ataupun setengah hari dengan masuk kelas kan. Tapi bagi saya ilmu tu bukan dalam kelas tau. Bukan betul dalam workshop you dapat ilmu. Macam Bro Yaman cakap, you boleh Google lah. YouTube pun boleh belajar. Ataupun you just PM WhatsApp tanya saya, insyaAllah kalau you WhatsApp tanya saya berkenaan dengan landscape, saya boleh jawab. Kalau saya tak jawab tu, hari ni mungkin saya tak buka ataupun besoknya saya akan jawab insyaAllah. Okey, itu saja. Okey, saya yang pesanan gini lah. Kita ni apa-apa kerja ni disiplin lah. Disiplin masa, apa semua dari segi kerja, apa semua. Disiplin nombor satu lah. Okey, second mencari ilmu. Mencari ilmu ni, kita selalulah Google, YouTube, better fotografer dari kita. Follow tengok gambar dia orang macam mana. Macam tengoklah apa kebaikan dia orang, apa semua gini. Lepas tu hidup jangan berdengki. Dengki dengan siapa-siapa. Engkau baik, aku baik, oh ni cantik. Aku lebih pandai pada engkau. Ni tak ada. Ilmu ni sentiasa saya sendiri walaupun dah belah-belah tahun ambil gambar. Saya still belajar lagi. Tengok orang better pada kita. Tu belajar lagi. Aku cari ilmu. Jangan. Lepas tu saya punya style, gini, fotografi ini kata art of seeing. Mata kita melihat kecantikan tu kan. Bila untuk melihat kecantikan tu, hari pertama kita ambil gambar lain, hari kedua lain, hari ketiga lain, hari keempat. Jadi kita selalulah ambil gambar untuk dapat gambar yang cantik. Jadi kita sentiasa, contohnya kita ambil gambar landscape tempat yang sama. Hari ni, minggu depan, bulan depan mungkin berbeza. Pasal mata kita melihat kecantikan itu berbeza. Jadi banyakkan praktikal. Praktikal memang wajib banyak untuk fotografi. Teori pun nak cari sebagai guide saja, tapi angle ni lain. Angle exposure, keadaan tempat tak sama. Untuk pesanan saya adalah disiplin. Lepas tu satu last sekali, hormat pada guru anda. Itulah paling penting. Ya, itu penting. Okay. So Jangan makan untuk guru. Yeah. So hopefully kami answer lah question Zakaria. Satu lens saja. Ya, yang last. I ingat kita ada satu last question before we end. So yang ni Calvin yang tanya. So memang kalau you are giving a chance kan, cuma satu lens yang boleh bawa. Mana satu nak kenapa? Okay, genre masing-masing. Satu kalau lens. saya 10-24 lah. 24. Sebab saya landscape 10-24. Kalau saya lah. Abang Syah? 10-24 sama. Kalau saya, sebab saya suka portraiture dengan dokumentari dengan style sikit. Lens. 1655. 1655 tu baik. Saya rasa tu versatile lah. You boleh dapat agak wide, dia tak wide, agak wide. Tapi bila you pakai 55 tu, you boleh dapat portrait yang best. Ataupun 1680 rak. 1680 f4. Saya tak ada 1680. Lens baru tu lah, 1680 f4.
Maybe Beli lah. satu. Beli satu. Mungkin lah kita boleh beli depan. Tapi nak betternya satu ultra wide 10/4, satu untuk prime 50mm ke something itulah kalau boleh double Tapi okey, kalau travel lah, saya cadang kalau travel, kalau malas nak bawa banyak, tapi yang saya nak cadang ni tiga Trinity lens 816, 1655, 50 140. You ada tu 3 biji tu dengan Complete. 2 body, you pergilah mana-mana pun cash under boleh lah. garanti dapat semua. Betul. Kan? Ya. Tapi Betul, siap betul. lah belanja dia tu siap lah kan. Tapi gitu lah. Bini 3 lah. Koyak lah, Aduh. poket koyak. Tapi itulah dia Trinity lens, saya rasa Fuji yang memang terbaik lah. Tu dia. Okay, boleh. So, I ingat nampak masa pun dah 1 jam setengah lebih. So, memang kena buat terima kasih sekali lagi lah untuk abang-abang sekalian lah bagi malam ni untuk lapangkan masa untuk buat sharing bagi kawan-kawan lah dekat Malaysia lah. So, Wah, memang macam cuti Malaysia tau. Tapi tengok gambar je lah. Boleh je dah datang, boleh je. Sekarang memang boleh datang dah. Datang Terengganu saya bawa. Boleh. Ya. So before kami nak end session ni, ada apa-apa kata yang nak buat bagi tahu semua. Okey, saya tak ada apa, saya terima kasih banyak-banyak. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Ni ahli panel semua, Kenny, and then thank you Fuji Film untuk peluang sharing ni. Terima kasih pada adik kakak yang menonton, masih lagi retain 51 orang, kira champion juga. Peak tadi 70 lebih, peak 70 Ya, lebih. boleh 70 lebih ni. So, I ingat kami pun akan tutup session untuk hari ini. So, stay tune bagi sesi yang upcoming lah. So, kami akan letak dalam Facebook Fujifilm Malaysia. So, stay tune lah bagi kawan-kawan yang masih nak tengok live sharing from Fujifilm Malaysia. So, sekian, terima kasih semua. Okay. Okay, bye-bye. Terima kasih. Thank you Kenny. Okay, bye-bye guys.